Reka bentuk aquaponik 2.5.3 bahagian 3. Selamat kembali. Welcome back. Baik, untuk kali ni cikgu bagi 5 saat untuk membaca balik objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Ya, terima kasih kerana membaca objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Kita masih lagi dalam objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan yang sama. Baik, jom kita teruskan tanpa membuang masa, tengok buku teks muka surat 124 dan 125. Dalam video bahagian 1 dan bahagian 2, cikgu dah terangkan berkaitan dengan komponen pertama iaitu tangki ikan. Kemudian bahagian kedua, cikgu terangkan komponen kedua iaitu bekas tanaman. Dan komponen ketiga media tanaman. Jadi untuk bahagian 3 ni cikgu akan terangkan berkaitan dengan komponen keempat, kelima, keenam. Iaitu komponen keempat ialah sistem perpaipan. Baik, cikgu akan terangkan berkaitan dengan sistem perpaipan terlebih dahulu. Sistem perpaipan, apa fungsi sistem perpaipan? Fungsi dia ialah untuk membentuk saluran pengairan dari tangki ikan ke bekas tanaman. Membentuk saluran pengairan dari tangki ikan ke bekas tanaman dan kembali ke tangki ikan. Okey. Dan sistem perpaipan biasanya diperlukan untuk sistem jenis kitaran iaitu sistem ebb and flow, pasang surut dan juga sistem NFT. Untuk takungan tidak diperlukan sistem perpaipan sebab akar tumbuhan memang dah berada dekat dalam air di tangki ikan. So, tak perlu sistem perpaipan untuk sistem rakit. NFT, ebb and flow, yes, perlukan sistem perpaipan. Baik, apa contoh sistem perpaipan yang digunakan? Apa contoh paip yang digunakan? Dua jenis paip digunakan iaitu paip PVC dan juga paip poli. Namun begitu, sekiranya memerlukan kepada penyambungan paip, ada bahan-bahan penyambungan paip yang boleh digunakan mengikut keperluan. Kenapa dikatakan mengikut keperluan? Sebab tak semua sistem paip, reka bentuk aquaponik akan menggunakan bahan-bahan yang cikgu akan tunjukkan nanti. Ikut kepada awak punya jenis ataupun awak punya reka bentuk, awak punya design sistem aquaponik tu, maka awak perlukan bahan-bahan tu. Okey? Jadi apakah bahan penyambungan paip yang ada? Antara bahan-bahan penyambungan paip yang ada ialah ada 9. Siku 90 pengecil, 90 darjah pengecil, palam, grommet, T sama, siku 90 darjah sama, siku 90 darjah palam, T sama, T pengecil. Baik, 9 jenis ni dalam satu-satu sistem aquaponik, tak semua bahan penyambungan paip ni akan digunakan. Bergantung kepada awak punya lakaran, bergantung kepada awak punya reka bentuk sistem aquaponik yang awak nak tu. Okey, ni contoh saja. Awak boleh guna bahan-bahan penyambungan ni tapi ikut keperluan awak punya rekaan tu lah. Okey? Okey. So selesai berkaitan dengan komponen yang keempat dalam reka bentuk aquaponik iaitu sistem perpaipan. Kita akan masuk komponen yang kelima iaitu pump air, water pump. Apa fungsi pump air? Fungsi pump air ialah memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman, tetapi hanyalah untuk sistem NFT dan juga sistem ebb and flow sebab ini adalah sistem kitaran. Sistem rakit RAF tidak menggunakan pump air sebab tak perlu dialirkan air daripada tangki ikan ke bekas tanaman sebab akar tanaman memang dah berada dekat dalam air tangki ikan. So tak perlu lagi water pump. Okay? Untuk NFT, ebb and flow, yes, diperlukan. Ini adalah contoh pump air yang boleh digunakan. Kalau baik, apa ciri-ciri pump air? Dia ada dua ciri. Yang pertama, pump air menggerakkan air secara menegak. Okay? Sebab itulah dia kena ada pump air. Dia perlukan sebab macam mana awak nak alirkan air yang ada kat bawah pergi ke atas? Kena guna pump. Sama juga macam awak nak minum air, awak letak straw. Awak kena sedut dulu. Barulah boleh air daripada cawan awak tu, daripada gelas awak tu mengalir ke dalam tekak dan sampai ke dalam perut rasa sejuk je. Kena ada kuasa ataupun tekanan untuk alirkan air. Itu adalah sebab itulah perlukan pump air sebab biasanya dalam sistem aquaponik ni tangki ikan dia akan ada dekat bawah. Bekas tanaman dia akan ada dekat atas. Jadi air tu daripada tangki ikan kena naik atas pergi ke bekas tanaman. So perlukan sesuatu untuk menggerak dan mengalirkan air, memindahkan air tu. Sebab itulah perlukan pump dan dia bergerak secara menegak. Ciri yang kedua, pemilihan dan kesesuaian pump haruslah mengikut saiz tangki dan bekas tanaman.
Ini membawa maksud, kesesuaian pump ni maksud dia, pump air ni dia ada banyak jenis. Dia ada banyak kuasa. Maksudnya dia ada banyak kemampuan pump. Contoh, sekiranya awak nak buat projek dekat sekolah nanti, cukup sekiranya awak menggunakan pump akuarium sebab awak nak alirkan air yang sedikit dan juga tanaman awak tu pun sikit. Tetapi kalaulah awak menjalankan projek sistem penanaman aquaponik secara komersial, secara besar-besaran, maka pump air yang digunakan janganlah guna pump akuarium sebab saiz tanaman awak tu besar, awak nak tanam banyak pokok dan awak nak bela banyak ikan, jadi kena guna pump jenis industri. Awak kalau pergi kedai akuarium pun, kedai akuarium akan jual banyak jenis pump juga. Pump ni boleh alirkan air dengan kuasa sebanyak ni, yang ni boleh banyak ni. So ikut keperluan, ikut awak punya berapa banyak tanaman yang awak tanam, berapa banyak ikan yang awak ada untuk memilih pump. Okay, so selesai penerangan berkaitan dengan pump air. Fungsi dia adalah untuk memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman. Ciri dia adalah mengalir air secara menegak dan pemilihan dan kesesuaian pump perlu dipilih mengikut saiz tangki dan bekas tanaman. Dan kita akan masuk kepada komponen terakhir dalam reka bentuk aquaponik iaitu penapis. Untuk penapis ada 4 fungsi. Fungsi yang pertama, penapis digunakan untuk menyingkirkan pepejal iaitu penapisan secara mekanikal. Apa tu pepejal? Contoh pepejal ialah najis ikan yang belum lagi diproses, yang belum lagi dileraikan menjadi nutrien untuk tumbuhan. Jadi kemungkinan besar tak najis tumbuhan tu boleh najis ikan boleh dialir naik pergi masuk ke bekas tanaman. Kita tak nak benda tu. Tak nak air yang kotor. Jadi kita kena singkirkan dahulu benda ni guna penapis. Antara pepejal lain, contoh kemungkinan daun-daun kering. Daun-daun kering boleh menjadi antara contoh pepejal yang perlu disingkirkan. Awak pelihara ikan tu, ada pokok tu uruhkan daun, daun tu adalah contoh pepejal. Ada beberapa contoh yang lain. Okey, itu fungsi pertama, menyingkirkan pepejal menggunakan penapisan mekanikal. Yang kedua ialah penukaran arah air menggunakan penapisan biologi. Fungsi yang ketiga, menjamin kualiti air yang lebih bersih dan jernih. Kualiti air menjadi bersih dan jernih. Sebab itulah tapis. Sama juga contoh, macam awak bancuh air teh menggunakan serbuk teh. Bukan teh uncang lah, teh serbuk. Awak letak 2 camca. Sebelum awak boleh minum air teh tu, awak kena tapis dulu, buang dulu serbuk teh tu, barulah awak boleh minum. Kalau tidak nanti terganggu awak nak minum tu sebab ada benda-benda, ada daun-daun teh tu lah. So, bila awak tapis dah, air teh tu dia akan jadi lebih bersih. Itu contoh inilah analogi dia. Itu fungsi ketiga. Fungsi yang keempat ialah untuk mengelakkan pump daripada tersumbat. Sebab bila dia sedut benda-benda pump ni, bila dia sedut benda-benda asing, dia tersumbat lah. Contoh kat mana pump nak sumbat? Kat mana pump nak sedut air? Okay. Ni adalah bahagian di mana air tu disedut. Air akan sedut dekat area ni. Nampak tak dia ada garis-garis tu? Bayangkan kalau awak ada daun kering, tiba-tiba daun kering tu dah menempel dekat sini. Kan dah tersumbat, kan dah tak ada tempat untuk air mengasuk dah. Sama juga kalau pump ni. Ni area ni lah yang air masuk tu. Air masuk dekat area ni dan mengalir keluar dekat atas ni. So kalau ada daun kering tutup ni, kan dah tersumbat. So sebab itulah kita perlukan penapis. Okay. 4 fungsi penapis. Yang pertama, menyingkirkan pepejal, penapisan mekanikal. Yang kedua, penukaran arah air, penapisan biologi. Yang ketiga, menjadikan kualiti air lebih bersih dan jernih. Yang keempat ialah untuk mengelakkan pump daripada tersumbat. Apa contoh penapis? Kalau sistem aquaponik ebb and flow pasang surut, penapis yang digunakan ialah media tanaman itu sendiri. Kalau sistem ebb and flow, media tanaman dia fungsi 2 dalam 1. Satu dia adalah media tanaman yang memegang tanaman. Fungsi yang kedua ialah dia sebagai penapis. Penapis biologi dan penapis mekanikal. Manakala untuk sistem NFT, penapis yang digunakan adalah penapis yang berasingnya dari kolam ikan. Ini adalah contoh penapis yang boleh digunakan. Masa cikgu tu dengar orang tanya, Cikgu, sistem rakit guna penapis tak? Sistem rakit tak guna penapis, dek. Kenapa sistem rakit tak guna penapis? Sebab air dia tu memang dah duduk, akar tanaman memang dah duduk dalam air dekat tangki ikan tu. So tak payah penapis dah.
Kita sedut je. Okay. So, selesai ke 6 komponen reka bentuk aquaponik. Kita akan buka kat sini balik. 2 minit juga. Video cikgu panjang sikit maafkan cikgu. Baik. Cikgu dah terangkan berkaitan dengan 6 komponen. Komponen yang pertama ialah tangki ikan. Komponen kedua ialah bekas tanaman. Komponen ketiga adalah media tanaman. Komponen keempat ialah sistem perpaipan. Yang kelima pam air. Yang keenam penapis. Ulang balik. Tangki ikan, bekas tanaman, media tanaman, sistem perpaipan, pam air, penapis. Hafal ke-6 ni. Bila awak dah boleh hafal, awak capai kriteria kejayaan yang pertama. Dan menyatakan fungsi bagi setiap komponen aquaponik. Awak kena boleh sebut apa fungsi tangki ikan, apa fungsi bekas tanaman, apa fungsi media tanaman, apa fungsi sistem perpaipan, apa fungsi pam air dan apa fungsi penapis. Dapat terang benda ni, capai kriteria kejayaan yang kedua. Capailah objektif pembelajaran pada hari ini. Selesai video bahagian ketiga. Kita akan berakhir dekat bahagian ketiga ni. Dan insyaAllah lepas ni, kita masuk tajuk baru. Boleh tengok buku teks. Agak-agak tajuk apa yang kita masuk. Okay. Jumpa lagi. Selamat berpuasa. Teruskan berpuasa. Ada lagi 14 hari untuk berpuasa. Selamatlah. Selamat semuanya. Terima kasih sudi mendengar. Terima kasih kerana memberikan perhatian. Maafkan cikgu kalau ada tersalah itu ini. Jumpa lagi nanti. Bye-bye. Sarang hei. Tutup ni. Nak tutup.